Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. InsyaAllah kita mulakan majlis kita ini dengan baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minggu lepas kita berhenti tentang di ayat apa 16 kan, dalam ayat-ayat sebelum itu Allah SWT sebut tentang sifat-sifat ataupun ciri-ciri orang mukmin yang berjaya. Kemudian Allah ingatkan kita tentang kejadian kita yang dicipta, macam mana proses penciptaannya, asal daripada tanah, kemudian zuriat Nabi Adam AS daripada nutfah, alaqah, mudghah, kan? Allah sebut in detail proses penciptaan, dan Allah sebut akhirnya innakum ba'da dzalika lamayun. Akhirnya kira itu sesungguhnya kamu sekalian benar akan mati. Mati itu adalah suatu yang pasti. Kita mesti pergi juga. Nak tak nak, mesti pergi. Kematian adalah suatu yang pasti kepada semua makhluk. Bukan saja manusia, pada semua makhluk yang hidup akan mati. Semua makhluk yang ada akan musnah. Cuma kematian itu berbagai cara lah. Untuk menghidupkan dan mematikan ini hak Allah SWT. Kita boleh berusaha untuk hidup, kita boleh berusaha untuk menghidupkan sesuatu. Nak hidupkan api, kita cucuk kita nyalakan api kan, untuk hidupkan pokok kita tanam, kita diberikan peluang untuk berusaha, boleh usaha, tapi nak hidupkan itu kuasa Allah SWT. Begitu juga untuk mematikan. Kita usaha macam mana sekalipun, Allah SWT kata mati, matilah. Ini kuasa Allah nak matikan. Kalau kita nak matikan sesuatu, kalau Allah kata tak mati, tak matilah. Allah lah yang maha menghidupkan. Allah yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan. Kalau dia kata tak mati, tak matilah. Allah sahaja yang berkuasa mematikan sesuatu. Jadi manusia tak boleh nak mematikan sesuatu suka hati. Kita berusaha untuk menghidupkan, Allah yang akan menjadikannya hidup. Kita tak boleh mematikan sesuatu tanpa, nak bunuh pokok musnah tak boleh. Nak makan binatang pun tak boleh kalau tanpa sebab, kecuali atas izin oleh Allah SWT. Jadi maknanya kita usaha, tapi Allah mati atau hidup tu Allah ni kuasa nak menghidupkan. Ustazah putus-putus Ustazah. Kuasa Allah, kuasa nak mati. Namanya Allah boleh. Dengar ke dia jadi macam mana? Putus. Dia jadi macam robot. Dia dengar lah juga sikit-sikit, tapi betul dia putus balik. Nanti jap. Okey. Allah nak, ya Allah. Ustazah nak tukar kan? Jangan tukar aja. Tukar pakai hotspot lah, buat sikit kot. Okey. Okay, insyaAllah kita sambung lah. Ayat seterusnya itu tentang
Allah akhiri dengan ayat 16 tu mengingatkan kita tentang kematian tu lah. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Ya. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Ya. Dan dibangkitkan semula. Ada persoalan-persoalan yang perlu kita hadapi di akhirat setelah kematian kan, tentang hari kebangkitan tu. Macam-macam ada di sana. Kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Kita akan bertanggungjawab terhadap apa yang telah kita laksanakan suatu dunia ini. Ada berbagai proses dalam di hari kebangkitan itu. Ya. InsyaAllah nanti kali kita akan melihatlah tentang perkara ini. Kita sambung hari ini insyaAllah dalam ayat kepada ayat 17 di halaman 241. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan. 7 buah langit. Maksudnya langitlah tara'iq itu jalan yang maknanya jalan, tapi yang dimaksudkan di situ adalah langit. Ya. Langit-langit 7. Tariq 1, tara'iq 7 buah langit lah. Maksudnya 7 lapis langit itu. Dan kami tidak ada lengah terhadap ciptaan kami. Kami yang dimaksudkan adalah Allah. Ya. Jadi kita tengok uraian dia. Tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla pada penciptaan langit. Setelah menjelaskan proses penciptaan manusia, maka Allah melanjutkan penjelasannya tentang penciptaan 7 lapis langit. Seringkali Allah menyebutkan perihal penciptaan langit dan bumi menyertai penjelasannya tentang proses penciptaan manusia. Hal ini dapat kita temukan misalnya pada firman Allah, La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Maksud ayat daripada surah Al-Mu'min ayat 57. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Ini Allah SWT cerita manusia, Allah akan cerita langit. Allah cerita manusia, suruh kita lihat diri kita. Kemudian Allah suruh lihat pada penciptaan yang lebih besar, iaitu langit. Ya, langitlah yang paling besar lah dalam penciptaan Allah ni. Langitlah yang paling besar. Ya, depan mata kita yang kita tengok hari-hari, yang paling hebat kejadiannya adalah kejadian langit. Ya. Langit tu kita nampak, tapi kita tak tahu hakikatnya tu bagaimana. Ya. Kita kata 7 lapis langit, lapis pertama tu pun kita tahu yang sampai di mana pun bermulanya dan di mana akhirnya. Ya. Dan selepas lapis pertama tu ada lagi 7 lapis. Bila Allah SWT ceritakan malaikat, Allah akan ceritakan tentang langit. Ya, Allah ceritakan manusia, Allah ceritakan tentang langit. Allah suruh kita tengok. Ya. Demikian pula dapat kita temukan pada awal surah As-Sajdah, sebuah surah yang sentiasa dibaca oleh Rasulullah SAW pada setiap solat subuh di hari Jumaat. Ingat tak surah ni di pagi Jumaat, kalau kita pergi surau kadang-kadang waktu subuh, imam solat baca ini bukan surah, baca surah Sajdah. Kita sujud sajdah kan? Sujud sajdah tu sebab ada surah sajdah. Dalam surah sajdah tu ada ayat yang maknanya kita sunat sujud. Bila imam baca sampai ayat sajdah tu kita sujud. Kemudian bangun balik. Itu solat. Solat apa? Solat sunat. Dalam solat subuh, dalam solat subuh ada surah sajdah, ada ayat yang apa maknanya kita disunatkan sujud. Dan sujud tu baca doa, ya, baca doa. Baca tasbih sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu, ya. Qawlihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Nanti kalau apa dah boleh pergi surau, saya sekala pergi solat subuh, kita akan kita akan dapatlah rasa imam dalam solat, imam baca surah sajdah dan kita sujud waktu itu, waktu baca ayat surah itu, ya, baca ayat tentang
Ayat dalam surah. Pada awal surah itu Allah menjelaskan perihal penciptaan langit dan bumi. Kemudian disusuli dengan penjelasan darinya tentang proses penciptaan manusia dari saripati tanah. Pada surah ini juga terdapat penjelasan tentang hari kebangkitan, hari pembalasan dan pokok-pokok bahasan penting lainnya. Dalam surah ini juga ada huraian tentang langit bumi, tentang kebesaran Allah, tentang penciptaan manusia, dan Allah juga cerita tentang makhluk-makhluk lain. Allah ceritakan tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan. Maknanya surah-surah lain pun ada penceritaan seperti ini. Firman Allah Azza wa Jalla, sab'u tara'iq. Mujahid mengatakan maksudnya adalah 7 lapis langit. Lafaz di atas seerti dengan lafaz yang termaktub di dalam firman Allah, tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihi. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih pada Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 44. Dan firman Allah, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Surah Nuh ayat 15. Dan Allah SWT berfirman lagi, Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Maksud dia, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Surah At-Talaq ayat 12. Jadi Allah SWT, Allah sendiri Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang menceritakan berulang kali kepada kita tentang langit dan bumi. Allah sebut banyak kali. Allah ceritakan kepada kita tentang langit ini 7 lapis. Maknanya Allah SWT nak suruh kita tengok tentang kebesaran. Dia sendiri menceritakan kepada kita tentang kebesaran. Manusia tak boleh kan? Manusia tak boleh cerita sangat tentang kebesaran diri. Sebab kita tak layak. Kan kita tak layak. Allahu Akbar. Allah saja yang layak. Jadi Allah sahaja yang maha suci, dan dia menjadikan segala-galanya. Dia jadikan langit supaya dia cerita tentang langit supaya kita tengok. Tengok langit yang maha hebat, yang sangat hebat. Langit ni kadang-kadang warna biru, kadang warna putih, kadang merah, kadang warna kuning, kadang oranye. Ada langit warna hijau, kan? Orang pergi dekat hujung, tak tahulah hujung dunia kat sana. Hujung pun tak tahulah hujungnya, belum hujungnya kita tak tahu di mana, kan? Kita tengok orang pergi ke kutub nak tengok aurora. Ada warna-warna yang cantik, hijau, biru, merah, cantik sangat. Jadi Allah suruh kita tengok, dan bila kita tengok segala kejadian Allah, kehebatan, menggambarkan kehebatannya itu, kita sebut subhanallah, ya, subhanallah. Allah sebut banyak kali supaya kita ingat siapa kita, bagaimana bezanya kita dengan Allah, dan kita ingat tentang kejadian kita, betapa bezanya kita dengan kejadian langit. Kita sangat hina kan daripada asal kejadian kita hina. Banyak lagi kejadian-kejadian Allah yang Allah sebut tentang kehebatannya, kemuliaan, menggambarkan kehebatan dan kemuliaan Allah SWT. Ya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman di sini. Laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, iaitu 7 lapis langit lah. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Ini ayat yang tadilah ayat 17 ni. Maksudnya Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dia selalu menyertaimu di mana pun kamu berada. Allah Maha melihat segala perbuatanmu. Dia tidak pernah terhalang oleh langit yang membentang dan bumi yang menghampar.
Tidak ada satu pun gunung kecuali Allah mengetahui apa yang ada padanya. Dan tidak ada satu pun laut kecuali Allah Maha mengetahui semua makhluk yang berada di dalamnya. Dia mengetahui hitungan jumlah semua makhluk yang berada di gunung-gunung, anak bukit, pasir-pasir, lautan, tanah yang tandus dan seluruh pepohonan. Ini menunjukkan Allah SWT Maha berkuasa, Maha pencipta. Dia tahu semua jumlah pasir. Dia tahu jumlah pasir dalam cawan, jumlah pasir dalam mangkuk, jumlah pasir di depan rumah kita, jumlah pasir di jalanan, jumlah pasir di pantai. Ya? Allah SWT Maha mengetahui. Kita ambil secubit pasir tu, ya? Walaupun kita nampak biji-bijinya, nak bilang tak pernah kita bilang. Kita tahu kita tak mampu kan. Ya? Dan Allah SWT ceritakan gunung ganang semua tu. Nak suruh kita tengok tentang kehebatan penciptaannya tu. Ya? Di gunung ganang tu ada segala pokok, ada segala jenis tumbuh-tumbuhan. Ya? Pokok besar, pokok kecil. Ada daunnya warna kelabu, daunnya warna hijau. Ada daun besar, ada pokok yang batangnya lembut. Macam-macam. Ya? Kejadian Allah tu menggambarkan betapa maha penciptanya Allah SWT. Tak ada satu pun yang boleh kita buat. Tak ada satu pun yang boleh kita buat. Kita boleh tanam dengan izin Allah, pokok tu tumbuh. Sehelai daun yang kecil pun kita tak boleh nak cipta. Kita cipta pun jadi daun palsu yang dia tak boleh membesar, tak boleh kering, tak boleh pokok tu jadi bunga. Ya? Maknanya betapa hebatnya kejadian Allah SWT. Allah suruh kita tengok, suruh kita fikir, suruh kita akhirnya tunduk sujud padanya lah. Ya? Okay. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak ada pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Maknanya semua yang ada dalam kejadian Allah dan di kalangan makhluk yang Allah cipta ni, semua telah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Ya? Dan ada maklumatnya dalam kitab Allah. Lauh Mahfuz ni di tempat di Lauh Mahfuz, di alam lain lah. Ya? Yang semua maklumat ni, semua maklumat tentang makhluk ada di Lauh Mahfuz. Ya? Di Lauh Mahfuz tu ada segala-galanya ni. Tak dapat kita bayangkanlah Lauh Mahfuz tu apa. Ya? Bagaimana. Ya? Jadi Allah sebut di sini, semua yang ada ni Allah tahu tentang kejadiannya. Daun yang hidup, daun yang mati, yang gugur. Ya? Tidak, semuanya dalam pengetahuan Allah. Ya, semuanya Allah mengetahui dan maklumatnya ada pada Allah SWT. Ya. Tentang diri kita sebelum kita lahir dah ada maklumatnya. Begitu juga tentang kejadian langit tu Allah SWT tidak ada halangan. Ya. Tidak ada halangan kepada Allah untuk tidak mengetahui. Ya. Allah SWT Maha mengetahui. Ya. Jadi maknanya bila kita lihat segala makhluk Allah ni, segala ciptaan Allah ni, sepatutnya di dalam hati kita ada rasa kita ni adalah hamba yang lemah. Kita adalah hamba yang lemah. Banyak benda kita tak dapat buat. Yang Allah SWT suruh buat, Allah tahu kata kita mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kata kita mampu buat pun kita tak mampu buat. Ya? Allah bagi kewajipan kepada kita tu, Allah tahu dah kewajipan kita tu mampu kita laksanakan. Itu pun kadang-kadang kita tak mampu. Kadang-kadang kita tak mampu solatnya sempurna, tak mampu nak memberi, ada keinginan nak memberi, tak mampu nak memberi. Ya? Kita nak buat benda yang boleh kita buat pun kadang-kadang kita tengok orang pandai masak, kita tak pandai. Kita cuba buat tak jadi. Ada orang pandai pandai potong baju, pandai jahit baju, kita tak pandai. Banyak benda kita tak boleh, kan? Banyak benda kita tak boleh. Kita ni adalah hamba yang lemah. Allah SWT Maha mengetahui tentang kita. Dia tak suruh kita buat benda yang kita tak mampu. Dia suruh buat apa yang dia suruh tu kita mampu buat. Jadi kita kena usahalah
Kalau tak dapat, Allah SWT Maha mengetahui tentang diri kita. Kita buat mengikut kemampuan. Ya. Apa yang wajib dilaksanakan. Apa yang sunat, kalau kita buat akan bertambah pahala amalan kita. Kita buat tu untuk kita juga. Tidak menambah kekayaan Allah. Tidak menambah kehebatan Allah dengan bila kita mampu melaksanakan apa yang disuruh dan mampu meninggalkan apa yang dilarang. Allah tetap macam tu, tetap Maha berkuasa, tidak akan kurang kekuasaan Allah SWT jika hamba tidak mampu, tidak melaksanakan kewajipan. Yang penting kita lah. Kita sambung kepada ayat Al-Mu'minun ayat 18 hingga 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكننا في الأرض فإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. Maksud ayat 18 hingga 22. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Ayat 18. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan. Ayat 19. Dan pohon kayu yang keluar dari Tursina, pohon zaitun, yang menghasilkan minyak dan menjadi kuah bagi orang-orang yang makan. Menjadi kuah. Bahasa Indonesia disebut bumbu. Ayat 20. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, al-an'am, benda-benda benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada pada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebahagian darinya kamu makan. Ayat 21. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut. Ayat 22. Sadaqallahu azim. Jadi Allah SWT ceritakan dalam ayat ini banyak perkara kan, supaya kita tengok berbagai nikmat yang dikurniakan kepada kita. Berbagai kejadian Allah yang penuh dengan nikmat, mengandungi berbagai rezeki untuk kita, berbagai bentuk rezeki untuk kita di dunia. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada hujan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aneka nikmat yang tidak terbatas dan tidak dapat dihitung yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Dia menurunkan air hujan dari langit dengan suatu ukuran yang disesuaikan dengan keperluan mereka. Air hujan yang dilimpahkan itu tidak terlalu deras sehingga dapat merosak tatanan bumi berikut bangunannya. Tidak, sehingga dapat merosak. Maknanya Allah SWT turunkan hujan ikut ukuran dia dah. Untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Tidak juga terlalu sedikit sehingga tidak cukup menyiram tanaman dan buah-buahan. Air hujan itu turun dengan kadar yang disesuaikan dengan keperluan. Baik untuk keperluan pengairan, minum atau untuk kemanfaatan lainnya. Allah sebut tentang hujan. Kita sebut tadi tentang hujan kan. Hari-hari sekarang ni hujan. Ya. Hujan kita kena ingat hujan adalah asalnya nikmat daripada Allah SWT. Sebab tu bila hujan kita baca doa.
Allah masaiban nafi'ah. Kan? Ini kita minta pada Allah SWT bagi air hujan ini memberikan manfaat pada kita. Sebab asalnya hujan Allah turunkan memberi satu nikmat. Nikmat kepada manusia. Ya? Allah sebut dia menyiram pokok, ya? Menumbuhkan pokok-pokok. Ya? Pokok jadi subur, tak ada hujan, pokok mati, ya? Kering. Bila pokok mati, manusia pun akan kurang makan, tak ada kurang makanan, ya? Kurang rezeki. Bila pokok mati, binatang tak boleh makan. Ya? Jadi Allah SWT turun hujan tu mengandungi berbagai nikmat untuk tumbuh-tumbuhan, untuk binatang ternak, binatang di hutan, ya, untuk pokok-pokok, untuk manusia, ya, untuk basuh bumi. Ya. Allah suburkan bumi, bersihkan jalan. Kan kita tengok jalan, kadang-kadang berdebu, lori lalu semua tu. Kadang-kadang hujan turun, Allah bersihkan sendiri. Dan banyak manfaatnya. Kita orang dulu-dulu tadah air hujan tu untuk digunakan. Siram pokok, air hujan walaupun sikit dimanfaatkan. Sekarang ni kita kata air hujan mengandungi asid dan macam-macam kan. Itu maknanya akibat perbuatan manusia lah. Asalnya air hujan tu berikan manfaat. Allah turunkan ikut keperluan kita. Keperluan kita. Semua tempat akan ada hujan. Dengan berbagai bentuk. Ada hujan batu. Ada hujan salji. Air dari langit. Allah turunkan ikut kadar, disebut ya, mengikut ukuran. Biqadarin fa'askannahu fil ard. Air hujan ni bila turun, ya, dengan ukuran yang tepat, kita tengok uraian dia. Ada ukuran yang tepat. Ukuran ni Allah dah tentukan. Kalau tak lebih dan tak kurang. Bila kurang, akan ada masalah pada kita. Ada sebabnya kenapa berlaku. Allah turunkan hujan tu jadi kurang. Kan kadang-kadang terlebih. Ada sebabnya juga kenapa lebih. Ya. Turunnya air hujan dengan ukuran yang tepat ini tak terkecuali pada tanah yang pengelolaannya membutuhkan ini memerlukan air yang cukup banyak. Namun tidak mampu menampung air hujan dengan baik. Ini uraian Ibnu Katsir. Ya. Maka pada tanah seperti ini Allah melimpahkan air dari negeri lainnya. Ya, di padang pasir. Hal ini seperti terjadi pada tanah Mesir yang dijuluki sebagai bumi yang tandus, padang pasir kan. Di tanah-tanah Arab di Afrika sana ada maknanya banyak kawasan muka buminya merupakan tanah tandus, padang pasir. Ya. Allah mengairi tanah negeri Mesir dengan air sungai Nil serta lumpur merah yang dihanyutkan dari negeri Habasyah. Ya. Pada saat hujan melanda negeri itu. Bila air di padang pasir itu datang dari tempat lain. Sungai itu mengalirkan air dari tempat lain. Ini peranan fungsi sungai di bumi. Ya, untuk menakung air hujan, kemudian bawa air hujan itu ke merata tempat. Ya. Pada saat hujan melanda negeri itu. Maknanya hujan di tempat lain tu boleh airnya dibawa ke di Mesir yang ke padang pasir lah. Air hujan pun membawa lumpur merah hingga tanah negeri Mesir pun terairi dan lumpur itu pun menetap di atas bumi mereka agar mereka dapat bercocok tanam di sana. Maknanya air sungai itu membawa sekali tanah lumpur yang akhirnya tanah kering, tanah tandus yang terdiri daripada batu-batu yang besar-besar tu akhirnya ada juga di situ tanah subur untuk bercucuk tanam. Datang daripada mana? Daripada air yang bawa daripada tempat lain. Sungai bawa air. Ini mana Allah SWT gambarkan tentang bagaimana air itu daripada hujan akhirnya dia dapat dimanfaatkan oleh manusia melalui berbagai saluran, melalui berbagai cara. Kan? Ada mata air, ada kolam, ada perigi. Tanah tu dia jadi tanah tak jadi lubang untuk menakung air, kan? Jadi perigi. Atas bukit, atas gunung ada tempat takung air. Ya, ada dia jadi dengan Allah SWT jadikanlah dengan sendiri melalui proses-proses geografi, kan? Allah yang tentukan ukurannya, tentukan bagaimana bentuk muka bumi itu untuk
menjadikannya ia berfungsi pada kehidupan manusia. Kita tengok daripada gunung, akhirnya air turun mengalir daripada mata air, anak sungai. Kalau kita lalu ke highway tu kita nampak kan, gunung ganang di tepi highway tu ada, kalau waktu tengah hari tu nampak macam berkilat-kilat. Air tengah mengalir turun kan, jadi air terjun daripada gunung bukit turun ke bawah, turun ke sungai, turun sebagai mata air. Itulah kita tengok apa berlaku kan. Hari 2 yang lepas berlaku banjir di Kedah tu. Dia bermula daripada air daripada atas gunung lah. Air daripada atas gunung kan. Jadi banyak macam tu kan. Dia turun. Bila dia macam dah melimpah kan. Hujan 8 jam tak berhenti. Akhirnya dia turun macam apa? Turun dengan laju je lah daripada puncak gunung tu. Nampak sangat tak menakutkan lah. Tak pernah lah berlaku macam tu. Air tu turun bawa sekali ranting kayu balak semua. Batu-batu besar turun ke bawah dengan deras laju bawa ke sungai. Rempuh rumah, bangunan semua. Kilang, gudang semua kena. Ada orang yang meninggal. Orang meninggal tu rumah dia dalam di Denai kan. Denai ni tempat cantik lah. Tempat ada air, anak-anak sungai, ada batu. Jadi dia buat chalet kat situ. Akhirnya dia sekeluarga rumahnya musnah, meninggal. Itu dah sampai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada ketikanya Allah SWT turunkan sukatan yang lebih. Ya, bila sukatan dia melebih tu, jadilah timbul apa? Perkara lain lah. Ada sebab lah, kita tak tahulah. Bukan sebab ni ditaras ya bukit tu? Kebanyakan bukit-bukit dah jadi macam tu kan. Punca tu banyak sebab lah. Yang tu kita tahu kan antara sebabnya. Makin lama Rasulullah pun sebut bila nak ada kiamat ni, bukit-bukit pun jadi rata. Selangor ni kan tempat kita macam tu jugalah. Banjaran Titiwangsa, ya. Di negeri-negeri lain tu pun kita tengok kalau kita lalu kat highway tu makin rendah bukit kan. Itu juga di sana tu pun. Itu juga di tempat kita pun. Dulu masa saya mula-mula pindah kat sini, asalnya semua orang pun tengok macam tu kan. Kita asal tempat kita ni kebun, kelapa sawit, getah, kan nampak bukit. Lama dah makin kurang. Begitu jugalah tempat-tempat lain. Makin lama bukit makin rendah. Makin rendah. Jadi Rasulullah kata akhir zaman dekat kiamat, bumi dengan lautan ni akan jadi sama rata. Separas. Makin lama makin rendah lah bukit-bukit gunung-gunung tu. Ya. Jadi alam ekologi alam ni dia akan berubah dari sehari ke sehari. Ya. Akhirnya nikmat-nikmat tu kadang-kadang dia membawa bencana. Sebab apa? Sebab ni berlaku berbagai perubahan lah kepada penciptaan Allah ni. Ya, kita tengok. Okey, kat mana tu? Lumpur merah itu sangat berguna untuk kesuburan tanah mereka. Mengingat negeri mereka begitu tandus dan tanah mereka dipenuhi oleh pasir. Maha suci Allah, zat yang maha lembut, maha mengetahui, maha penyayang dan maha pengampun. Allah SWT yang maha suci. Ya? Dia yang menjadikan segala-galanya. Segala yang dijadikannya itu adalah untuk manusia, untuk makhluk. Ya? Untuk semua makhluk. Untuk manusia, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk binatang. Ya? Kerana adanya sifat kasih sayang Allah, itulah. Ya? Dengan sifat kasih sayang Allah, itulah segala apa yang diciptakannya itu adalah untuk makhluknya. Ya? Untuk nikmat kehidupan kepada makhluknya. Adapun maksud dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Askannahu fil ard." Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Tadilah, maksudnya, lalu bila mana air ini itu turun dari langit, maka kami pun menjadikan air itu menetap di bumi.
Ada dalam sungai, ada di lautan, ada dalam perigi, ada dalam mata air, kan? Kami menjadikannya berada di dalam perut bumi sebagai air tanah yang tersimpan yang dapat diserap oleh benih dan biji-bijian yang berada dalam tanah. Betapa Allah SWT cerita dengan detail kepada kita. Allah suruh kita tengok, dia dah buat. Ya, dia dah buat cantik dah untuk kehidupan kita. Kalau jadi tak cantik tu maknanya angkara tangan manusia lah. Ya? Allah dah buat cantik dah. Dan Allah SWT suruh kita sempurnakan, ikut keperluan. Ya? Ikut keperluan kita. Kemudian buat tali air, buat empangan. Kita jaga, Allah dah bagi, kita kena jaga. Orang buat sawah ada tali air. Tali air tu berperanan untuk, ada masa air tu dialirkan untuk keperluan, ada masa air tu disekat bila dah sukatan dah cukup. Jadi Allah suruh manusia dengan akal yang diberikan oleh Allah SWT menjadi kreatif untuk memanfaatkan segala apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Firman Allah, wa inna ala zahabin bihi laqadirun. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Dalam ayat tadi. Maksudnya seandainya kami berkehendakkan untuk tidak menurunkan air hujan kepada bumi, nescaya kami berkuasa melakukannya. Maknanya Allah SWT kalau tak nak turunkan hujan, Allah mampu melaksanakan. Allah boleh melaksanakan. Allah nak turunkan kemarau, nak jadikan kemarau, air hujan tak turun lama. Kan? Seandainya kami berkehendak untuk mengalihkan limpahan air itu ke tanah yang tandus dan gersang, dan kamu tidak mendapatkan air itu, nescaya kami berkuasa melakukannya. Kita dapat lihat kan macam-macam. Ya? Apa yang Allah sebut ini dapat kita lihat dengan mata kita sendiri. Ya? Dan di sebalik apa yang kita lihat tu, Allah SWT suruh kita ambil ibrah. Ya? Kita fikir, kita tadabbur, kita fikir. Dan kita tengok diri kita. Kita jadi orang yang bersyukur. Kita jadi orang yang yakin pada Allah SWT. Kalau akhirnya berlaku musibah, ujian musibah, Allah suruh kita sabar, kita kena sabar, kan? Seandainya kami berkehendak untuk menjadikan air itu masin hingga tidak dapat digunakan untuk minum dan mengairi tumbuh-tumbuhan, nescaya kami berkuasa melakukannya. Allah berkuasa untuk menjadikan air sungai pun masin, kan? Allah jadikan air laut masin, kita tak boleh minum. Di situ ada makhluk lain yang hidup, yang boleh hidup di situ, tapi kita tak boleh minum airnya sebab masin tu. Tapi di sana ada garam, ada ikan, kan? Allah mampu melakukannya segala-galanya. Allah boleh nak ubah sungai jadi masin pula, air laut jadi tawar, tak ada masalah. Seandainya kami berkehendakkan untuk menjadikan air hujan itu tersimpan di dalam bumi, tetapi malah menjadi panas di atas permukaan bumi, nescaya kami berkuasa melakukannya. Allah boleh buat ada air di bawah bumi, tapi atas bumi, di atas dia panas. Tak ada masalah, Allah boleh buat. Ya? Subhanallah. Seandainya kami berkehendakkan untuk menjadikan air hujan yang turun itu meresap ke dalam dasar bumi hingga tidak dapat dijangkau dan tidak dapat dipergunakan, nescaya kami mampu melakukannya. Itu maksudnya. Maksud ayat tadi. Wa inna ala zahabin laqadirun. Maknanya kalau Allah SWT turunkan hujan tapi air tak lekat di sungai. Ya? Hujan turun lebat tapi bumi masih kering kuntang. Ya? Turun hujan pagi, petang panas. Ya? Kita panas terik. Itu kuasa Allah SWT. Kadang pagi panas terik, lepas tu petang hujan lebat. Ya? Tengah-tengah ada panas, tiba hujan. Itu semuanya kuasa Allah. Ya? Semalam kita tengok rasa elok je cuaca. 2-3 minggu lepas elok je cuacanya, tiba-tiba 2-3 hari lepas berlaku bencana macam tu. Semuanya dengan izin Allah. Ya? Namun dengan kasih sayang dan rahmat Allah, maka turunlah air hujan itu dari langit dengan rasa yang tawar dan menyegarkan. Allah lah yang menyimpan air hujan itu di bumi dan dialah yang mengaturkannya menjadi sumber-sumber air di bumi. Allah yang mewujudkan mata air dan sungai-sungai hingga dapat digunakan untuk menyiram tanaman dan tumbuh-tumbuhan serta dapat dimanfaatkan untuk minum kalian, kenderaan kalian dan binatang ternak kalian. Dari air itulah kalian mandi, bersuci dan bersihkan badan. Baginya segala puji atas segala anugerah darinya. Allah mampu buat segala-galanya ikut suka Allah. Tapi Allah SWT dengan sifat maha pengasih, maha penyayang, menjadikan sesuatu itu sangat cantik, sangat penuh, banyak sangat manfaatnya kepada kita. Ya. Teratur kejadiannya, tersusun kejadiannya,
dengan air dengan sukatan yang cukup, dengan boleh menjadi manfaat kepada semua makhluk, ya. Tidak menjadi racun untuk diminum, ya. Air sungai boleh diminum oleh binatang, boleh minum macam tu saja. Kita ambil air itu boleh minum tak jadi tak menyebabkan mati minum air kalau manusia tak letak racun, kan. Tak ada sebab tak jadi beracun dia. Ya, air mata air semua boleh minum, ya. Boleh dijadikan air minuman. Cuma dalam zaman sekarang ni kita kena itu disebabkan tangan-tangan manusia lah. Kadang-kadang orang duk tadah air dekat, kadang kita tengok air orang ambil air mata air lah tu di tepi bukit, kan. Air tu penuh dengan berbagai orang kata mineral, kan. Tapi kadang-kadang tak juga baik untuk kita tu. Sebab apa? Sebab faktor-faktor mendatang, kan. Bahan-bahan kimia. Asalnya Allah jadikan semuanya tak ada masalah, kan, elok, tapi disebabkan perbuatan manusia yang tangan-tangan kita kemudian lah air yang elok tu dia jadi beracun. Orang tu ambil tu kadang bahaya juga tu. Terus minum macam tu, kan. Dan dapat digunakan oleh binatang. Dari air itulah kalau mandi, suci, bersihkan badan, kan. Semuanya mengandungi berbagai manfaat. Dan firman Allah SWT, فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Maknanya kebun-kebun jadi subur. Maksudnya adalah lalu dengan air yang telah kami turunkan dari langit itu, kami tumbuhkan kebun-kebun dan taman-taman yang memiliki keindahan dan keelokan. Itu jannat. Jannah satu, jannat, taman-taman. Min nakhil wa a'nab, berupa kebun kurma dan anggur. Nakhil, kurma. Kebun-kebun kurma. A'nab, anggur. A'nab, anggur. A'nab, anggur. Kebun anggur. Ayat ini diungkapkan untuk menggugah perasaan penduduk Hijaz. Menyentuhlah, membangkitkan perasaan. Menyentuh perasaan penduduk Hijaz, tempat di mana Al-Quran diturunkan dengan penyebutan dua jenis pohon ini. Maknanya inab, anggur dengan kurma dengan anggur itu maknanya sesuatu yang telah diketahui lah oleh penduduk Hijaz. Tempat-tempat tanah Arab tu, tanah-tanah di padang-padang pasir itu ada kebun anggur, kebun kurma, kan. Jadi Allah SWT turun ayat ini sesuai dengan keadaan mereka. Dan tidak ada perbezaan antara penyebutan hal ini, iaitu kurma dan anggur, dengan buah-buahan lain yang serupa dengannya. Maknanya di tempat kita ada tumbuh-tumbuhan lain, buah-buahan lain. Ada buah-buahan lain, ada pokok durian, pokok jambu, betik, rambutan. Ada yang bermusim, ada yang tidak bermusim. Jadi maknanya itu adalah daripada rezeki Allah kurniakan kepada kita. Dan Allah tumbuhkan, maknanya bermula tadi Allah cerita tentang air, kan. Juga untuk menggugah para penghuni bumi, menyentuh hati perasaan penghuni bumi lainnya yang dianugerahi buah-buahan yang melimpah, namun tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Allah sebut ni nak suruh kita bersyukur. Ya, kita ambil nikmat tu ambil. Ya, kita makan, kita rasa suka, memang rasa tentang lazatnya, sedapnya, tapi kadang-kadang manusia tidak bersyukur. Allah sebut, kan. Kadang-kadang manusia tidak bersyukur sebab tu Allah tegur. Adapun firman Allah, lakum fiha fawakihu katsiratan. Di dalam kebun-kebun itu kamu perolehi buah-buahan yang banyak dengan segala jenisnya. Maksud seperti ini sesuai dengan firman-Nya dalam ayat yang lain, surah An-Nahl ayat 11, yunbitu lakum bihi az-zar' waz-zayt yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba min kulli samarat. Dan dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, iaitu zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Surah An-Nahl ayat 11. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minha ta'kulun, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan. Sepertinya diatafkan kepada rangkaian kalimat yang terbuang sehingga pengertian seutuhnya, tanzuruna ila husnihi wa nadhihi wa minhu ta'kulun. Kamu dapat melihat pemandangannya yang elok dan buahnya yang matang, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan. Maknanya Allah nak sebut, nak atafkan, maknanya Allah nak kaitkan dengan
dengan kataan ayat, maksud ayat inilah maknanya Allah jadikan tu untuk kita makan. Ada yang kita makan, ada yang kita tengok. Tengok sebab cantik dia kan? Sebab cantik dia. Tengok bunga-bunga, buah-buah ada yang tak boleh makan, nampak cantik, warna-warna yang indah. Ada yang tak boleh makan, sebab tak boleh makan. Burung tak makan, kita tak boleh makan lah. Burung tak makan tu maksud dia tak boleh makan lah. Jadi orang dulu tahu beza buah apa boleh makan, pokok apa boleh tak makan. Dia tengok daripada binatang. Allah jadikan semua tu untuk manusia kan. Binatang pun dia makan, dia tak makan, jadi panduan kepada kehidupan kita. Dia tak makan ada sebabnya. Allah suruh fikirlah. Ya? Allah suruh kita fikirlah. Allah suruh kita fikir. Segala kejadian yang ada dalam kehidupan kita adalah untuk manusia berfikir. Ya? Makhluk lain tu Allah jadikan fitrah dia macam tu. Ya? Binatang ke tumbuh-tumbuhan ke, sifat dia semuanya adalah sudah ditentukan kejadian. Manusia boleh pilih nak jadi macam mana. Nak jadi macam pokok dedalu ke, nak jadi macam pokok petai ke, nak jadi macam pokok muka matahari ke, kita boleh. Ya? Dia tak boleh ubah dah. Ya? Makhluk itu tak boleh ubah dah, pokok tak boleh ubah dah sifat dia, binatang tak boleh ubah dah. Tapi manusia yang Allah kurniakan akal boleh ambil pengajaran dan boleh pilih nak jadi macam mana. Ya? Dengan akal, dengan nafsu yang Allah kurniakan kepada manusia itu, ia merupakan suatu keistimewaan. Jadi makhluk lain itu adalah untuk mengindahkan kehidupan manusia. Di samping kita dapat manfaat, manfaat kita makan, kita jadikan tempat berteduh, binatang tadi kita jadikan kenderaan, kita jadikan dia sebagai makanan, dagingnya boleh makan, kulitnya boleh ambil, tanduk boleh ambil, kan? Belalai dia punya taring, dia punya gading, gajah tu semua kita ambil. Ya? Daging kita makan, macam itulah. Semua tu kita boleh manfaatkan. Jadi Allah SWT berikan semua tu, anugerahkan segalanya itu untuk manusia. Jadi manusia boleh tengok, boleh ambil. Yang cantik, yang kita dapat makan, kita dapat gunakan, kita kena bersyukur. Segalanya itu adalah daripada Allah SWT. Allah kurniakan kepada manusia. Kalau ada sesuatu yang tak elok pada binatang itu, Allah suruh kita tengok juga untuk ambil iktibar. Ada pohon yang beracun, ada pohon yang hidupnya menyusahkan sesama dia pun ada. Pohon dedalu kan. Dedalu ni sifat pokok parasit lah. Dia naik atas pokok lain tu akan mati. Dia tumbuh di situ, pokok yang dia tumpang tu mati. Itu sifat dia. Jadi Allah SWT tu suruh kita tengok. Tak nak jadi macam tu, jangan jadi begitu. Jangan buat macam tu. Ya. Itu juga binatang. Kita kata babi, anjing, ada sifat-sifat buruk. Jadi kita tak boleh ubah dia. Allah jadikan fitrah dia macam tu. Tak masuk neraka dia kerana sifat itu. Tapi manusia tak boleh jadi macam tu sekiranya kita lihat itu ada sesuatu yang tak elok. Ya. Kita kata singa garang, gagak makan benda yang tak elok. Itu maknanya Allah SWT nak tunjuk kat kita. Tengok. Apa yang baik ambil. Apa yang tak baik itu untuk dijadikan sepadan. Firman Allah SWT, syajaratun tahruju min turi Sina. Dan pohon kayu yang keluar dari Tur Sina. Maksudnya adalah pohon zaitun lah. Tur Sina ni. Ini kalau ikut Ibn Katsir dia sebut di sini. Ibn Katsir sebut di sini. Tur Sina itu dia kata zaitun. Ya. Lafaz Tur Sina, Tur berarti gunung. Sebagai ulama berkomentar dalam bahasa Arab, gunung batu bisa disebut Tur. Bila di atasnya terdapat pepohonan, atas gunung atau bukit tu ada pokok, disebut tur. Sebaliknya bila gunung-gunung itu gondol dan tidak ditumbuhi oleh pepohon, maka gunung-gunung itu dinamakan jabal, bukan tur. Bukan tur, tur. Tok tadi. Tur tu dia kata bukit, gunung yang ada pokok. Al-jabal, bukit yang tak ada pokok. Tempat kita kebanyakan tur lah, ada pokok kan. Kalau di tanah ada pasir tu jabal, ya. Pokok gunung-gunung tu batu, tak tumbuh pokok. Wallahu alam ni pengarang lah sebut itu pandangan dia. Gunung Sinai adalah gunung tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Dan gunung-gunung di sekitarnya pun banyak ditumbuhi pohon zaitun. Tur lah.
Ya. Okey, kita berhenti setakat ni lah. Ya. Masa pun dah cukup. Ya. Itulah. Ya. Jadi, antara apa yang dapat kita ambil sebagai pengajaran ibrah daripada ayat yang 17 dan ayat 18 hingga 22 ni, Allah SWT nak suruh yang pertama, suruh kita lihat segala kejadian itu, segala kejadian makhluk tu, ambil pengajaran. Segala peristiwa, segala yang apa yang ada di keliling kita tu, bila kita tengok, kita kena tasbih memuji Allah bila kita nampak kehebatan kebesarannya. Bila ada pengalaman, ada berkaitan dengan kehidupan kita, kita dapat nikmat, itu kita bersyukur pada Allah SWT. Apabila daripada segala kejadian itu ada kesannya kepada kehidupan kita, dia merupakan ujian dan musibah, kita kena sabar, ya, dan bertawakal pada Allah SWT. Di samping itu, muhasabah diri. Kan? Semua asalnya Allah bagi, segala makhluk ni Allah bagi untuk jadi nikmat kepada manusia. Ya? Kadang-kadang dia jadi suatu bencana kepada kita. Kita kena ingat, tetap ingat. Segala bencana ujian itu tetap ada nikmat di sebaliknya. Yang baik itu pun adalah nikmat untuk kita syukuri. Yang berupa ujian, musibah itu juga adalah sesuatu yang perlu kita lihat dan akhirnya kita syukur juga. Sebab apa? Allah bagi peringatan. Ya? Mungkin ada orang lain berkorban, itu maknanya Allah SWT. Jadi sebalik musibah tu ada orang yang berkorban. Allah nak ambil dia waktu itu. Kepada kita yang lihat di situ masih ada kesempatan untuk kita ambil pengajaran. Ya? Jadi kita kena tetap bersyukur pada Allah SWT. Ya? Wallahu a'lam bissawab. Ya, surah Al-Mu'minun ni antara surah yang tak berapa panjang. Tapi kita masih berada di ayat yang 22 lah. Ya? InsyaAllah lah kita perlahan-lahan lah kan. Ustazah nak tanya sikit boleh tak Ustazah? Boleh. InsyaAllah. Ustazah, ada apa ni, baru-baru ni kan ada anjing, dia macam selesa duduk rumah kakak kan? Betul. Jadi apa ini susah nak halau. Apa tu suami kata apa ni, senang aja nak halau. Dia kata je bunuh berdosa pula Ustazah kan. Betul, halau dia macam mana? Halau pun tak boleh. Dia macam duduk dia macam selesa aja duduk sana-sana. Halau dia akan keliling-keliling, lepas tu nampak balik, dia masuk balik pagar kita. Lepas, tak tahu apa tu dah cakap, ada kawan kata nanti cakap baik-baik dengan dia, suruh jangan tinggal sini, halau kat sana. Cakap baik-baik pun dia masih ada lagi kan. Ada sebab yang dia datang. Ada sebab? Ada sebab dia datang kot. Dia agaknya bagi makan tak dia? Bagi makan dia, ada makanan. Itu ada gak apa ini suami kata bagilah makan, siang dia lapar. Lepas tu cakap dengan dia tak payah bagi makan, nanti dia lapar dia keluar kan. Lepas tu sekarang tak bagi makan pun dia masih selesa duduk sini Ustazah. Dia mencari perlindungan agaknya. Kan, cari perlindungan. Kita kan tak boleh bela anjing, bukan tak boleh bela anjing. Cuma kalau anjing ni kena ada, kalau kita bela dia, orang dulu bela juga, jaga kebun apa semua kan. Kena tempat dia jauh daripada rumah kita. Bagi letak makanan dia, bagi makan dia tu jauh boleh tak? Macam depan masa ini ada padang. Letak kat padang tu ke, letak kat tempat lain tu, bawa makanan tu bagi dia kuat anjing. Bawa makanan letak jauh. Ataupun selalu orang panggil apa? Okey, siapa angkat tangan tu ada juga masa. Okey. Kita boleh panggil tu apa ni, markas tua. MBSA. Kalau kat sini MBSA. Sana MB apa? MBKS. Oh, yang tu. Dia fikir pula. Okey. Dia orang tu yang selalu tembak-tembak kan. Dia bunuh ni. Kena bunuh ke? Dia orang bunuh Ustazah. Saya tengok dulu dia orang bunuh. Kalau tak bunuh, senang aja kata suami dia kata bagi makan telur beracun dia matilah dia tu. Kita tak boleh buat macam tu. Tak boleh buat macam tu kan. Itu kejam namanya. Kita letak tempat lain biar dia pergi tempat lain. Makanan tu ya. Tak tempat lain. Kalau luar boleh pagar lah maksudnya. Jauh sikit. Ataupun tak payah bagi makan Ustazah. Tak payah makan. Bagi makan kesiannya kan. Nanti zalim pula. Tak tahu macam buat. Dia macam selesa dah Ustazah.
Geram dekat betul rumah. saya tengok. Tanya orang lain yang nak bela, ada orang nak bela. Tak ada, sini semua orang Melayu Ustazah. Orang Melayu. Itulah. Dia datang tu tak ada sebab lah. Damai Dia nak cari makanan. Ke mana Tempat lagi dia? damai tu damai Ustazah. Ya? Tempat dia damai. Damai rasa dia. Oh. Tempat dia damai tu. Nanti minta apa perhilitan datang ambil ke? Datang ni kan Ustazah. Dia orang pun Datang kadang-kadang tembak. terpaksa bunuh, mungkin dia orang bunuh jugalah kan. Bila dapat penyakit ke, anjing dia bahaya juga. Dia ada penyakit kan. Nanti dia Ya betul, nanti Yalah, dijilat-jilat kita tak tahu Ustazah. Lepas tu kata apa ni, malaikat pun tak masuk walaupun dia nampak ada anjing kan. Memang sahih Ustazah. Macam mana? Sahih. Dekat depan rumah kan anjing apa ni, masa malaikat turun dia nampak dekat rumah Rasulullah tu ada anjing kan depan rumah dia. Lepas tu dia naik balik. Saya ada dengar baru ni. Takut saya. Binatang ni dia nampak semua. Dia nampak kan, kita je tak nampak. Sebab tu ayam berkokok, di apa? Anjing nyala, ada sebabnya kan. Dia nampak benda kita tak nampak. Nyala kan? Makhluk tu memang ada kan, jin ada menyala. Kadang kita tak nampak bila kan? azan tu syaitan lari kan. Syaitan lari waktu azan. Mungkin antara kita katakan ini apa? Dia nampak lah kot. Waktu kita dengar anjing nyala kan, ayam pun betul. Dia nampak lah tu semua. Kita banyak benda tak nampak. So macam mana kesudahannya Jen? Kesudahannya nanti saya panggil perhilitan lah. Ada kat sini. Ni yang tapi orang saya buat, tak terfikir pula. Ada orang yang bela, yang tolong jaga binatang tu, ada kucing, ada anjing tu. Kadang-kadang dia orang ambil nak tolong lah. Kadang yang elok dia orang bela, yang sakit dia orang bunuh jugalah, terpaksa bunuh kan. Ada dekat Subang Jaya tu kita tengok ada kat airport tu kan. Rumah tempat apa? Pet paw. Dia tempat orang letak binatang-binatang. Kita panggil lah dia, mungkin dia datang. Tapi sekarang ni payah sikit kan. Yalah betul. Dia datang bukan dia tolong kita lah. Kita mungkin kita payah sikit kat dia kot. Maksudnya macam tu. Itulah. Terima kasih Ustazah. Sama. Jadi itulah kan. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan lah. Minggu lepas kita cakap pasal apa tu, kematian apa semua tu kan. Kita ambil ibrah lah. Itu namanya tadabbur. Bila kita baca, kita ambil kesimpulan pengajarannya. Jadikan teladan, apa yang perlu buat, kita buat. Jadi kita akhirilah hari ini dengan membaca surah tasbih kafarah dan surah Al-As, dan sebelum itu kita akhiri dengan doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa fitatan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وارحمهم كما ربوا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا أجدادنا جداتنا لمشايخنا لأزواجنا لأبنائنا لإخواننا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. راضين بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ونعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustazah. Kita akhiri dengan surah tasbih kafarah. Surah. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Sama. Salam. Terima kasih Ustazah. Sama. Saya minta maaf ya tadi terganggu kan? Apa? Ganggu pasal selain. Sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Salam. Terima kasih. Jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.